Buat pertama kalinya dalam sejarah perbankan peribadi, kita sebagai rakyat ada kelebihan berbanding dengan bank. Inilah caranya untuk mengoptimumkan penangguhan pembayaran anda. You reap what you sow, and you sow a golden seed. Ini adalah video pertama saya dalam bahasa Melayu. Jadi kalau saya tersilap bahasa, saya meminta maaf terlebih dahulu. Untuk versi bahasa Inggeris, klik di bawah sini. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk manfaat seluruh rakyat Malaysia. Sebab strategi yang saya akan tunjukkan ini, kalau terlepas peluang tak akan ulang balik. Penangguhan pembayaran pinjaman ini adalah satu inisiatif kerajaan yang sangat bermanfaat dalam krisis ini. Bagi yang tiada masalah gaji ataupun masalah kewangan, penangguhan pinjaman ini sebenarnya adalah satu rezeki untuk kita. Penangguhan pinjaman ini adalah untuk pinjaman perumahan, pinjaman kereta dan juga pinjaman peribadi, bukan untuk kad kredit. Untuk kad kredit, sebarang baki tertunggak boleh ditukar kepada pinjaman bertempoh sehingga 3 tahun dengan faedah 13% setahun. Tapi penukaran ini hanya untuk mereka yang gagal membayar bayaran minimum kad kredit untuk 3 bulan yang lepas berturut-turut. Bagi yang telah membayar bayaran minimum, malangnya kamu tak boleh menukar pinjaman ini kepada pinjaman 13% bertempoh. Strategi pertama saya adalah bagi yang mempunyai baki tertunggak dalam kad kredit dan juga pinjaman-pinjaman lain seperti pinjaman perumahan, kereta dan peribadi. Faedah kad kredit boleh mencecah sehingga 18%. Jadi ambil je sebarang pembayaran untuk pinjaman lain tu, just bayar, habiskan baki tertunggak kad kredit kamu tu. Settlekan tunggakan tu dalam masa 6 bulan ini. Contohnya faedah pinjaman perumahan adalah dalam lingkungan 4% dan faedah kad kredit boleh mencecah 18%. Katakanlah kamu ada bayaran perumahan RM1,500 dan bayaran kereta RM1,000. Baki tertunggak RM10,000. Jumlah RM2,500 ni ambil je, bayar tunggakan tu. Dalam masa tempoh 4 bulan tu, kamu boleh settle semua tunggakan kad kredit kamu tu. Dan 2 bulan lagi tu, kita tengok strategi seterusnya. Strategi kedua ni pula adalah bagi yang tiada tunggakan kad kredit tetapi mempunyai pinjaman perumahan dan juga pinjaman-pinjaman lain. Sebelum kamu membuat pembayaran pinjaman perumahan tu, tunggu dulu. Pergi buka dokumen perjanjian pinjaman perumahan bank. Dalam dokumen tu akan ada satu klausa untuk capital prepayment ataupun advance capital payment. Dalam bahasa Melayu, capital tu modal. So, pra pembayaran modal. Apakah keistimewaan pra pembayaran modal ini? Sebenarnya apabila kita buat bayaran modal, ia akan menurunkan modal pinjaman kita, justru menurunkan kadar faedah yang dikenakan terhadap pinjaman tersebut. Malah semua pra pembayaran modal ini kita boleh keluarkan balik pada masa depan. Kita guna balik contoh RM2,500 tadi. Pada bulan pertama, modal kita akan menurun sebanyak RM2,500. Bulan kedua, jumlahnya akan menjadi RM5,000. Apabila sampai bulan ke-6, jumlah pembayaran modal itu adalah RM15,000. Pada bulan ke-7, ansuran pinjaman kamu itu takkan naik. Malah ansuran tu mungkin akan turun. Kalau tak turun pun, tempoh pinjaman akan berkurangan sekurang-kurangnya 1 atau 2 bulan.
Dan apa nak buat dengan 15,000 tu? Tunggu sampai penghujung video ini sebab saya akan tunjukkan cara untuk mengoptimumkan 15,000 itu. Strategi ketiga ni pula adalah bagi yang mempunyai pinjaman overdraft dan tiada tunggakan kad kredit. Bayar je lah baki overdraft tu. Ambil je angsuran dari pinjaman lain, bayar je overdraft. Pada masa depan kalau duit tu diperlukan, boleh keluarkan balik. Strategi keempat, bagi yang tiada tunggakan kad kredit ataupun tiada pinjaman perumahan maupun overdraft. Kamu mungkin ada pinjaman kereta ataupun pinjaman peribadi. Kebanyakan pinjaman kereta dan pinjaman peribadi ini dikira menggunakan pengiraan faedah muda. Dalam pengiraan faedah muda ni, kalau kita membuat pembayaran angsuran berlebihan tu, sebenarnya kurang manfaatnya. Cadangan saya, simpan duit tu. Simpan dalam akaun simpanan yang akan memberikan faedah tinggi ataupun dalam simpanan tetap. Dalam strategi kedua, ketiga dan keempat ni, pada bulan ke-7 kamu akan ada simpanan sama ada dalam bentuk capital prepayment atau overdraft ataupun dalam satu akaun simpanan. Apa nak buat dengan duit ini? Ini pilihan-pilihan yang saya showkan. Pilihan pertama, simpan je duit tu. Duit tu boleh digunakan sebagai simpanan kecemasan ataupun mungkin boleh digunakan untuk pembayaran deposit rumah baru. Pilihan kedua, ambil duit tu, settle je mana-mana pinjaman yang boleh di settle. Ada kemungkinan kamu boleh settlekan pinjaman kereta kamu tu ataupun pinjaman peribadi kamu tu. Pilihan ketiga, kalau kamu arif dalam pelaburan, pelabur je. Pilihan keempat, enjoy je. Pergilah bercuti, belilah kereta baru, belilah beg LV tu. Jangan bazir duit tu. Bukan selalu boleh kumpul duit macam ni. Simpan duit tu untuk masa depan. Memang bukan semua orang boleh melaksanakan strategi ini sebab mungkin masalah kewangan ataupun kehilangan kerja. Bagi mereka yang tiada masalah gaji ataupun masalah kewangan dalam krisis ini, ikut je strategi-strategi yang saya telah tunjukkan. Ramai yang tiada tabiat untuk kumpul duit ataupun disebabkan komitmen yang terlalu tinggi, maka tak dapat simpan duit. 3/4 rakyat Malaysia tiada simpanan kecemasan dan 90% rakyat Malaysia mengikut KWSP tidak cukup simpanan untuk persaraan. Jadi gunakanlah peluang ini untuk simpan duit tu. Simpan duit ini untuk masa depan kamu. Dan bagi mereka yang dapat settle tunggakan kad kredit tu, jangan pula setahun dari sekarang kamu kumpul balik tunggakan baru. Dan bagi mereka yang dapat settle pinjaman kereta, jangan pula gatal tangan pergi beli kereta baru. Simpan je duit tu. Simpan sebarang duit ekstra yang kamu akan dapat kumpul selepas settle kereta ataupun kad kredit tu. Simpan duit tu. Ambil iktibar untuk menguruskan kewangan kamu tu. Kontrol diri kamu tu. Tolong share video ni kepada semua untuk manfaat rakyat Malaysia. Jangan lupa untuk like video ni, subscribe dan klik butang alert untuk dapatkan video-video terbaru saya yang akan mengoptimumkan hidupmu. Ariwu meminta diri.